Tidak ada dua titisan dan dua kesan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada titisan air mata yang tumpah kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan titisan darah yang tumpah kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua kesan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesan ataupun parut daripada berjuang di jalan Allah dan kesan daripada mengamalkan, beribadah, tekun melaksanakan perkara-perkara fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang dinilai sebagai hasan oleh para ulama hadis, dan ini adalah dua perkara, ataupun di sini kalau kita lihat ada 4 perkara, tapi dalam dua kategori yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang. Air mata dalam konteks titisan air mata dan darah, dalam konteks kesan dan parut tadi adalah kesan daripada berjuang dan kesan daripada melaksanakan amal-amal saleh. Jadi kalau kita letakkan hadis ini di dalam konteksnya, pada zaman Nabi SAW, selain mereka beribadah, sujud, solat, doa, mereka juga secara aktif berjuang mempertahankan agama Allah SWT di medan perang. Kebanyakan kita saudara-saudari yang mungkin mendengar, kita tidak ada pengalaman mungkin terpaksa menumpahkan darah untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lihat saudara mara kita, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Yaman, di Syria, di Iraq, di Libya dan di banyak lagi tempat-tempat, di Rohingya, di China, yang mempertahankan agama sehingga mereka terpaksa menumpahkan darah. So Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini sayang kepada satu, air mata yang tumpah kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada titisan darah yang tumpah kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua kesan tadi adalah parut-parut. Para sahabat ni ada yang tangan mereka terputus sebelah, ada yang kaki mereka terputus sebelah, ada yang ada luka-luka yang kekal, parut-parut yang besar, daripada mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sangat sayang kepada parut-parut itu. Misalnya Khabbab Ibn al-Arat, seorang sahabat Nabi SAW yang dulunya sewaktu di Mekah dia adalah seorang hamba. Apabila dia masuk Islam, dia telah dibakar belakangnya sehingga berlubang, sehingga dalam riwayat itu boleh dengar lemak-lemak dan darahnya jatuh di atas bara api ketika ditekap dengan besi panas. Dan itu semua mereka lalui hanya kerana nak mempertahankan ucapan La ilaha illallah, pendirian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian juga Bilal, Sumayyah, Ammar, Yasir dan semua sahabat-sahabat yang agung ini yang telah melalui pelbagai penyiksaan dan derita kerana mempertahankan agama Allah SWT. Juga kesan daripada orang yang melakukan ibadah fardu. Contohnya kita kadang-kadang nampak kan ada orang yang macam ada kesan hitam pada dahi atau kesan hitam pada kaki, yang mana kesan-kesan ini datang ataupun terbentuk disebabkan ketekunan dan kesungguhan mereka melakukan amal-amal saleh, dan itu semua kesan-kesan yang disukai, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita boleh fokuskan khususnya dalam suasana 10 malam terakhir ini, harapnya kita dapat, paling tak dapat semua pun dapat 2. Mungkin kita tak ada pergi ke medan perang sekarang ni, atau kita terpaksa berjuang sehingga menumpahkan darah dan dipukul atau disakiti sehingga berparut kerana Allah SWT. Tapi kita ada 2 kelebihan, iaitu menumpahkan air mata kerana takutkan Allah dan juga mendapatkan kesan, termasuk kesan kita mungkin berjaga malam menyebabkan kita letih, muka kita, bawah mata kita jadi hitam, lebam kerana tak cukup tidur. Itu semua adalah kesan-kesan yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam tempoh 10 malam terakhir Ramadan ini, sama-sama kita hidupkan malam ini. Tentunya selain kita berdoa meminta segala hajat kita tentang perkara di akhirat dan juga di dunia, dan kita mohon doa daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang lebih utama adalah, tentunya doa itu paling utama, dan lebih utama adalah kita membaca doa itu dan kita merasakan di dalam hati sehingga melihat kepada dosa-dosa kita yang lampau, maksiat-maksiat yang kita lakukan kadang-kadang secara terbuka, kadang-kadang ketika kita mendengar pun peringatan,
tentang azab Allah, kita malah begitu berani dan melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenangkan dosa-dosa itu, apabila air mata kita itu tumpah, Allah Subhanahu Wa Taala akan dan ampunkan. Selain ampunkan, Allah akan sayang kepada orang-orang yang menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah lembutkan hati kita. Kadang-kadang susah kan, bila kita dah jauh sangat, hati dah keras sangat, hati dah gelap sangat, dah lama dah, kadang-kadang tak ingat bila kali terakhir dengar bacaan Quran, atau kali terakhir mengangkat tangan, tadah tangan berdoa dan air mata mengalir. Bila dah keras sangat, dia jadi tak ada meaning, tak ada makna, hanya doa-doa sekadar meminta tanpa hadirnya perasaan. Dan bila minta ampun tu tak ada rasa penyesalan, dan penyesalan itulah yang menjadi syarat kepada taubat sebenarnya. An-nadamu taubah, kata Nabi SAW. Menyesal itulah taubat. Kalau sekadar mengucap astaghfirullah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, misalnya, itu belum lagi kalau tidak ada rasa dan perasaan tidak hadir daripada jiwa yang benar-benar menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita khususkan kepada air mata yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, titisan yang dikasihi oleh Allah ni, ada hadis-hadis Nabi SAW yang sangat spesifik menyebut tentang kelebihan dan keutamaan orang-orang yang menumpahkan air mata kerana memikirkan kesilapan, kesalahan dan juga takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini hadis yang hasan, sahabat pernah tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah itu yang menyelamatkan, ataupun apakah itu keselamatan?" "Ya Rasulullah, man najah, apakah itu yang menyelamatkan ataupun keselamatan?" Nabi SAW sebut 3 hal. Nabi kata, amliku alaika lisanak. Yang pertama, kamu menahan lisanmu daripada perkataan-perkataan yang mungkar, perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya diucapkan. Maksudnya kita ditimpa musibah. Nabi SAW pernah satu ketika kehilangan anaknya Ibrahim. Nabi menangis, tapi Nabi menyebut kita tidak akan menyebut sebarang perkataan yang Allah tidak redha. Itu menahan lisan. Kadang-kadang kita pun kena lihat bagaimana lisan kita ni, banyak perkataan yang kotor ke, banyak perkataan yang tidak sesuai dengan status seorang hamba kepada Tuhan ke, kan? Kenapa aku yang diuji, aku nak kena buat apa lagi untuk dapat benda ni, dah banyak kali perkataan-perkataan yang mencabar. Bahkan Nabi sebut SAW, doa tidak akan mustajab apabila seseorang itu menyebut, aku dah doa tapi dia tak dapat, aku dah doa dah lama dah tak dapat. Sebut macam tu, habis. So yang pertama, amliku alaika lisanak, menahan lidah, menahan bibir, menahan tutur kata daripada menyebut perkara yang tak baik. Wal yas'aka baituk, dan melapangkan rumahmu. Ini para ulama hadis mensyarahkan, menyebut lapangkan rumah untuk beribadah, untuk beruzlah, untuk melakukan hal-hal yang baik, mendidik pasangan dan anak-anak, mendidik isteri dan anak-anak, jadikan rumah itu rumah tempat melakukan ketaatan. Itu melapangkan rumah ataupun melapangkan tempat tinggal. Dan yang terakhir, wabki ala khati'atik. Lihat, Nabi ketika ditanya apakah itu keselamatan, Nabi sebut selain perkara pertama menahan lidah, yang kedua melapangkan rumah, yang ketiga wabki ala khati'atik. Kamu menangis kerana kesalahan yang pernah kamu lakukan. Dan itu menyebabkan kita mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sayangkan setiap titis air mata yang jatuh. Bahkan ada satu lagi hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis riwayat Tirmizi juga, dalam yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah azza wa jal hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang nangis kerana takutkan Allah sehingga air susu kembali semula ke kelenjarnya. Ad-dar'i, kelenjar ni maksudnya susu dah keluar, dah diperah, dah keluar daripada kelenjar susu, tapi maksudnya ia tidak akan, seseorang itu tidak akan masuk api neraka sehingga susu itu boleh masuk balik dalam kelenjar. Adakah susu yang boleh masuk balik dalam kelenjar? Tidak ada sama sekali. Maksudnya orang yang menangis, tumpah air matanya kerana takutkan Allah, menginsafi dosa-dosanya, mustahil orang yang macam tu akan masuk neraka, seperti mustahilnya susu akan kembali ke kelenjar. Demikian juga tidak mungkin orang yang berjuang di jalan Allah, debu itu
la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan bertemu debu-debu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asap daripada neraka Jahannam. Maksudnya Allah kata orang yang berjuang di jalan Allah menempuh dan mengharungi debu-debu dan segala perit jerih yang dilakukan demi mempertahankan agama Allah, debu-debu itu tidak akan sama sekali bertemu dengan asap daripada api neraka Jahannam. Maka kita belajar daripada sini bahawa salah satu perkara yang Allah SWT sayang ini adalah perkara yang sangat tinggi kedudukannya selain menumpahkan darah dan berjuang di jalan Allah, iaitu ketika kita beramal ibadah, kita melakukan solat malam, kita membaca Al-Quran kita mendatangkan, menghadirkan perasaan sehingga air mata kita tumpah. Takutkan azab Allah. Bila baca ayat-ayat neraka, bila baca ayat-ayat Allah azab orang-orang di dalam neraka, Allah azab orang-orang yang sombong dan takabur, kita kena hadirkan perasaan bahawa kita takut kita akan digolongkan dalam kalangan tersebut disebabkan dosa-dosa yang kita buat. Jadi kita ingat dosa-dosa kita. Allahumma inni abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi. Ya Allah, aku mengaku semua nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada aku, dan aku juga mengaku semua dosa-dosa. Kita kena cuba datangkan perasaan sehingga kita dapat menumpahkan air mata. Moga Allah lembutkan hati kita sehingga kita boleh mengucapkan kalimah-kalimah yang betul-betul ikhlas dan kemudian diiringi dengan air mata yang turun juga kerana keikhlasan tersebut, kerana penyesalan yang sebenar-benarnya, sehingga air mata itu menyelamatkan kita daripada api neraka, memadamkan kemarahan Allah, bahkan kemudian mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu doa yang diajarkan, bahkan doa ini kalau kita lihat, kalau siapa yang biasa solat jemaah di masjid, kita perasan imam akan baca setiap selepas solat subuh dan juga setiap selepas solat maghrib. Cuma hadis ini hadis yang didaifkan oleh para ulama hadis, tapi ada juga sebahagian ulama lain bagi tahu tak apa untuk melazimi bacaan ini kerana daifnya sangat sikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Nabi SAW bersabda, selepas solat subuh, sebelum kamu bercakap dengan sesiapa, demikian juga selepas solat maghrib, sebelum kamu bercakap dengan sesiapa, kamu baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, baca sebanyak 7 kali. Jika pada hari itu kamu mati, maka Allah akan meletakkan kamu jauh dari api neraka. Dan selepas solat maghrib, baca lagi sekali Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Jika malam itu kamu mati, maka Allah tetapkan bahawa kamu jauh daripada api neraka. Hadis ini dibincangkan para ulama, disebutkan tadi ada yang mendaifkan, ada juga yang menyebut tidak mengapa. Bahkan ada satu lagi hadis yang dinilai sahih yang sebenarnya menguatkan lagi permintaan tersebut, dan hadis ini berbunyi, siapa yang meminta syurga 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan siapa yang memohon perlindungan, Allahumma ajirhu minan nar, ataupun siapa yang memohon perlindungan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 3 kali, neraka pun akan berdoa, kata, ya Allah, lindungilah dia daripada api neraka. Dan hadis ini disahihkan. Jadi sahabat-sahabat, sama-sama kita amalkan doa-doa ini. Dan dalam 10 malam terakhir ini, rugilah kalau kita tak dapat rasa satu momen yang sangat emosional dengan Allah SWT. Jadi sama-sama kita usahakan istighfar banyak-banyak, lembutkan hati, ingat semua dosa-dosa kita sehingga tumpahlah air mata ini dengan keikhlasan, mengharapkan kasih sayang dan keselamatan daripada Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.